Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada siapa-siapa yang berpuasa. Dalam segmen hashtag murah mahal kali ni, saya nak bandingkan antara dua Wi-Fi USB adapter. Satu harga dia RM25 Malaysia, manakala satu lagi harga dia RM75 Malaysia. Dia punya jurang perbezaan tu sekitar RM50 Malaysia lah. Wi-Fi USB adapter ni ialah satu alat yang mana kita guna untuk baca Wi-Fi. Let's say kita ada PC, kita selama ni connect dengan internet secara LAN kabel. Kita dah tak nak guna kabel, jadi kita beli Wi-Fi USB adapter, kita cucuk dekat kita punya PC, automatik kita punya PC boleh baca Wi-Fi lah. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! So, Wi-Fi USB adapter yang murah yang kita akan bandingkan dalam video kali ini ialah D-Link DWA121. Dekat kotak dia ada tulis yang ini ialah wireless N150 Pico USB adapter. Kita buka dulu, kita nak tengok apa yang dia offer dalam kotak dia. Then, alright. So, kita ada satu CD driver, lepas tu kita ada manual book, installation guide dan juga kita ada warranty. Dan ini dia produk dia. Kecil saja dia punya produk. Tak ada apa-apa button. Dia dekat belakang tu dia ada tulis D-Link. So, dia kecil sebab dia punya nama tu ialah Pico. Kalau anda belajar fizik ataupun sains ataupun matematik, kita pun ada belajar unit measurement tu. Dia ada sentimeter, kita ada meter, kita ada nano, kita ada pico. So, ni ialah Pico. Walaupun tak adalah saiz dia kecil macam Pico, tapi dia kecil lah. Pico tu melambangkan kecil kan. So, Wi-Fi USB adapter yang mahal kita akan bandingkan kali ini ialah D-Link juga, DWA182. Dekat kotak dia ada tulis yang ini ialah wireless AC 1200 dual band USB adapter. Dia punya kotak kalau compare dengan D-Link DWA121 tadi memang berat lah. Mesti ada banyak aksesori yang ada dalam ni. Okay. Sangkut. Apa yang sangkutnya sebenarnya? Alright. Okay. So, dalam dia punya kotak pun sama. Ada CD, ada driver dia. Lepas tu kita ada warranty card dan juga kita ada installation guide. Benda ni kita tak perlu semua sebab semua Wi-Fi USB adapter, kalau kita connect dengan Windows 10, dia automatic install. Tapi let's say dia tak automatic install, so kita boleh guna dia punya CD ataupun kita boleh pergi dekat dia punya website dan kita boleh download dekat sana lah. So, ini dia punya produk agak besar kalau kita compare dengan Wi-Fi USB adapter DWA121 tadi. Dan dia ada satu logo D-Link. Actually, ini ialah logo D-Link yang baru dan ni first time saya tengok dia punya logo macam ni. Ada satu WPS button. Dia punya size tu kan, kalau compare dengan DWA121 ni ialah 1, 2, 3, 4, 5. 5 biji DWA121 ni equal dengan 1 biji DWA182 ni. Kemudian, dalam kotak dia ada satu extension ataupun kita panggil dia sebagai cradle. Kenapa dia bagi cradle ni kepada kita? Mungkin satu sebab dia mahal lah kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok function dia dekat PC, kalau tengok dekat motherboard punya port, USB port punya tempat tu, USB port kan dia dekat-dekat kan. Kalau kecil macam ni tak ada masalah, kita just cucuk dan dia tak mengganggu USB port yang lain. Tapi kalau besar gedabak macam ni, bila kita cucuk dekat belakang PC kita, dia akan ganggu satu port belah kanan ataupun kiri dia, dan juga dia akan ganggu port yang bawah ataupun atas dia lah. So that's why dia bagi kepada kita satu extension dan kita boleh cucuk masuk dekat atas ni lah. Macam ni. So, untuk tahu performance antara D-Link DWA121 yang kecil cinonet ni dan juga D-Link DWA182 yang besar gedabak ni, saya buat 4 eksperimen. Eksperimen pertama senang saja. Saya just bandingkan secara bodoh lah orang kata. Saya cucuk dekat PC gaming dalam studio saya. Lepas tu saya buat speed test sebanyak 5 kali dan result yang anda nampak ni ialah average kepada download dan juga upload speed lah. Kemudian saya tukar daripada PC gaming saya tukar ke Surface. Saya test dekat berhampiran dengan router, just sebelah router saja. Ini speed yang saya dapat untuk download dan juga upload. Basically saya nak tunjuk yang bila tak ada halangan, ini speed yang kita akan dapat lah. Eksperimen seterusnya saya nak check tempoh download untuk satu video yang bersaiz 25 MB. Untuk D-Link DWA182, masa yang diperlukan untuk download video tu ialah 1 minit 17 saat, manakala untuk DWA121
Masa yang diperlukan ialah 2 minit 18 saat. Dan last kali saya buat eksperimen coverage, jarak yang Wi-Fi adapter ni dapat terima dan dapat bagi kepada kita satu speed yang stabil. Saya keluar rumah, saya test dekat hujung pagar saya, jarak antara router dan juga tempat saya test tu sekitar 100 meter macam tu. DWA182 dapat bagi bacaan yang sangat stabil, manakala DWA121 dah tak boleh nak buat apalah, out terus. Dan sebenarnya kalau kita bandingkan dia punya spek dekat kotak ni pun, kita dah tahu yang DWA182 ni memang menang tanpa bertanding lah. Kalau dalam bahasa Jepun kita kata Atto Tekina Performance kalau compare dengan DWA121 ni. Kalau tengok dekat dia punya kotak, yang pertama kita akan nampak yang DWA182 ni dia pakai wireless AC. So dia boleh baca 5 GHz dan juga 2.4 GHz, manakala untuk DWA121 ni dia just boleh baca wireless N 2.4 GHz sajalah. Dan dia punya speed 1200, manakala yang ni dia boleh baca 300 megabit per second saja. Dia pakai dual band, manakala ni ialah single band. So, daripada empat eksperimen yang saya buat tu, ada dua perkara penting yang kita boleh faham sebenarnya. Yang pertama dari segi signal strength. Makin kuat dia punya signal strength yang dia boleh baca, makin tinggi upload dan juga download speed yang dia boleh baca lah. Dan yang kedua yang kita boleh faham ialah dari segi coverage tu. Basically, makin kuat dia punya, apa kita cakap, kalau satu Wi-Fi adapter yang bagus, dia boleh baca, kita letak jauh mana pun dia boleh baca internet tu selagi router punya coverage tu ada lah kan kita kata. So macam dalam kes kali ni DWA182 ni, walaupun letak 100 meter dari saya punya router dan ada 3 dinding sebenarnya yang menghalang dia, kita still dapat baca dengan stabil. Dia punya upload dan juga download speed tu memang lazat gila compare dengan D-Link DWA121 yang memang out lah kita kata. So, adakah kita tak perlu DWA121 ni, kita just beli 182 ni? Jawabnya depend on penggunaan dan juga situasi kita. Sebagai contoh, yang pertama, kalau kita ni seorang cikgu ataupun kita ni guna dalam pejabat kita guna sekadar untuk upload data, download data, kita tak guna heavy macam main game ataupun kita tak guna untuk layan movie dan sebagainya, saya rasa cukup dengan beli 121 sajalah. Harga dia pun RM25. Kita tak perlu bazirkan duit untuk beli satu Wi-Fi adapter yang berharga RM75 ni lah. Ataupun sebagai contoh lain, kalau kita punya komputer gaming tu ada sebelah saja router kita, saya rasa kita tak perlu nak beli D-Link DWA182 ni. Dia macam overkill kita kata. Lagi-lagi kalau internet rumah kita tu 4 megabit per second saja. But yes, kalau anda cari satu Wi-Fi USB adapter yang kualiti dia mantap, boleh tahan lama, boleh wasiatkan kepada cucu cicit kita 7 keturunan macam tu, so yes, anda boleh beli DWA182 ni. Dan macam biasa, kalau anda nak beli DWA121 ataupun DWA182 ni, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Itu saja dari saya. Untuk hashtag murah mahal yang seterusnya, apa produk yang anda nak saya bandingkan, anda boleh nyatakan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.